Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi wa habibuh. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita mulakan pagi kita dengan merafakkan kesyukuran kehadirat Allah di atas segala nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita, terutamanya nikmat iman dan Islam. Dan marilah sama-sama kita bersyukur dengan mentaati segala perintah Allah, melaksanakan segala suruhannya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala sentiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita, menjadikan kita hamba-hamba yang sentiasa berusaha memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita masih lagi berada pada ayat yang kedua daripada surah Al-Maidah. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sya'airallahi walash syahral haram walal hadiya walal qalaid ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. Yang bermaksud, wahai orang-orang beriman, janganlah kamu ingat halal membuat sesuka hati mengenai syiar-syiar agama Allah dan mengenai bulan-bulan yang dihormati dan mengenai binatang-binatang yang dihadiahkan ke Makkah untuk korban dan mengenai kalung-kalung binatang hadiah itu dan mengenai orang-orang yang menuju ke Baitullahil Haram yang bertujuan mencari limpahan kurnia daripada Tuhan mereka dengan jalan perniagaan dan mencari keridhaannya dengan mengerjakan ibadah haji di tanah suci. Dan apabila kamu telah selesai daripada ihram, maka bolehlah kamu berburu, dan jangan sekali-kali kebencian kamu kepada satu kaum kerana mereka pernah menghalangi kamu daripada Masjidil Haram itu, mendorong kamu menceroboh, dan hendaklah kamu bertolong-tolongan untuk membuat kebajikan dan ketakwaan, dan janganlah kamu bertolong-tolongan pada melakukan dosa, yakni maksiat dan pencerobohan, dan bertakwalah kepada Allah, kerana sesungguhnya Allah maha berat azab siksanya bagi sesiapa yang melanggar perintahnya. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita telah bincangkan semalam tentang apakah larangan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tujukan kepada orang-orang yang beriman agar mereka tidak melakukan, agar tidak menyebabkan sesuatu yang memungkinkan Allah Subhanahu wa Ta'ala murka kepada mereka dalam larangan-larangan yang tertentu. Dan kita sampai pada frasa wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Kalimah al-birri maknanya sesuatu kebaikan yang dilakukan secara meluas dan menyampaikan kebaikan itu kepada manusia. Manakala at-taqwa di dalam ayat ini bermaksud penyucian jiwa dan hati dan menjauhkan ia daripada apa juga yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala menyatakan bahawa Allah Subhanahu wa Ta'ala menggesa orang-orang yang beriman supaya at-ta'awun, melakukan kerjasama.
bertolong-tolongan dengan kebaikan, dan digandingkan juga dengan ketakwaan, kerana pada kebaikan itu adanya ketakwaan, dan pada ketakwaan itu adanya redha Allah Subhanahu wa taala, dan pada kebaikan juga adanya keredaan daripada manusia. Maka apabila seseorang itu mengumpulkan keredaan Allah pada ketakwaan dan keredaan manusia pada melakukan kebaikan, maka sempurnalah pekerjaannya dan pastinya akan membawa kepada kebahagiaan dan membawa kepada kemakmuran. Adapun kalimah al-ithm, seperti yang dikatakan oleh Ar-Raghib Al-Asfahani, adalah suatu kata nama yang merujuk kepada perbuatan-perbuatan yang melambatkan atau yang menghalang daripada seseorang itu beroleh kebaikan dan pahala. Dan jamaknya ialah al-atham, iaitu dosa-dosa yang banyak. Maka al-ithm dan al-atham itu diistilahkan atau diberikan kepada setiap dosa dan juga maksiat. Adapun kalimah al-udwan membawa maksud perbuatan yang melampaui batas, yang diperintahkan oleh syarak terhadap manusia, khususnya orang-orang beriman, untuk tidak melakukannya. Maka ia bermaksud bertolonganlah kamu wahai orang-orang beriman dalam setiap perkara yang padanya ada kebaikan, yang padanya ada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan kamu bertolong-tolongan dalam melakukan apa juga bentuk dosa dan maksiat, apa juga bentuk pencerobohan ke atas hak orang lain. Kerana bertolong-tolongan, membantu dalam hal ketaatan dan kebaikan itu pasti membawa kepada kebahagiaan. Adapun bertolong-tolongan dalam hal yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala pasti akan membawa kepada kesengsaraan di dunia, apatah lagi di akhirat. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hal ini terdapat banyak hadis yang menyentuh berkenaan dengannya. Di antaranya riwayat Imam Muslim daripada Abi Mas'ud Al-Ansari, beliau berkata, seorang lelaki telah datang bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Ya Rasulullah, kenderaanku telah mati ataupun telah rosak." Kita katakan telah mati sebab haiwan yang jadi kenderaan ketika itu. Lalu bantulah aku. Maka Rasulullah SAW mengatakan atau bersabda, "Aku tidak punya kenderaan." Lalu berkata seorang sahabat yang lain, "Ya Rasulullah, aku akan menunjukkan kepada lelaki ini seseorang yang boleh memberikan atau membawanya atau menumpangkannya." Maka Nabi SAW bersabda, "Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilih." Barang siapa yang menunjukkan kepada sesuatu kebaikan, maka dia mendapat pahala sama seperti orang yang melakukan kebaikan itu. Sementara itu Imam Muslim juga meriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Nabi SAW bersabda, "Man da'a ila huda kana lahu min al-ajri mithla ujuri man tabi'ahu la yunqasu dhalika min ujurihim syai'a wa man da'a ila dhalalah kana 'alayhi min al-ithmi mithlu athami man tabi'ah la yunqasu dhalika min athamihim syai'a." Yang bermaksud, barang siapa yang menunjukkan kepada sesuatu kebaikan, maka baginya pahala seperti pahala maka baginya pahala seperti pahala-pahala orang yang mengikuti kebaikan tersebut, tidak dikurangkan sedikit pun daripada pahalanya. Dan barang siapa yang menyeru atau membawa kepada kesesatan, maka ia akan menanggung dosa seperti mana dosa-dosa orang yang mengikuti kesesatan itu,
tidak dikurangkan sedikit pun daripada dosa-dosa itu. Kerana itu dalam hal ini, dalam konteks kehidupan kita pada hari ini, janganlah kita melakukan sesuatu sebelum kita berfikir tentang implikasi dan kesan daripada perlakuan itu. Jika perlakuan itu boleh membawa kepada ikutan orang lain, perlakuan yang buruk boleh membawa kepada ikutan yang buruk terhadap orang lain, maka janganlah kita melakukannya. Sebaliknya, jika perkara itu perkara baik yang boleh dicontohi, yang boleh menjadi inspirasi kepada orang lain untuk melakukan kebaikan yang sama, maka lakukanlah dengan penuh keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nescaya kita akan beroleh pahala dan kita akan juga mendapat pahala daripada orang-orang yang mencontohi dan terinspirasi dengan perbuatan kita itu, dan mereka juga melakukan hal yang sama. Maka inilah yang perlu kita lakukan dalam kehidupan kita. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya Allah menutup ayat ini dengan wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah itu sangat keras siksaannya. Sebagai suatu amaran kepada mereka yang bertolong-tolongan, yang bekerja sama, yang mengajak orang lain kepada permusuhan dan juga dosa. Bermaksud bertakwalah kamu, wahai manusia, wahai orang-orang yang beriman, dalam apa juga yang diperintahkan Allah kepada kamu dan apa juga yang dilarang oleh Allah kepada kamu. Kerana Allah Subhanahu wa taala sangat dahsyat, sangat keras siksaannya bagi mereka yang menyalahi perintahnya dan tersasar daripada jalan yang telah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan ini kita lihat ayat yang mulia ini melarang orang-orang beriman daripada perbuatan menghalalkan sesuatu yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Melarang orang beriman daripada melakukan sesuatu yang mengurangi apa juga yang telah ditentukan, ditetapkan dalam hukum-hukum yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga ayat ini melarang orang-orang beriman daripada melakukan pencerobohan, daripada melakukan permusuhan terhadap orang lain, walaupun orang itu atau kumpulan itu pernah melakukan keburukan terhadap mereka. Bermaksud jangan melakukan pencerobohan untuk apa juga sebab, walaupun mereka dahulu ada sejarah hitam, iaitu pernah melakukan permusuhan atau keburukan kepada kita. Dan juga ayat ini memerintahkan orang beriman agar bekerjasama, at-ta'awun, dalam perkara-perkara kebaikan, perkara-perkara yang mendatangkan manfaat kepada diri mereka dan juga kepada manusia lain, yang akan menyampaikan mereka kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan janganlah orang-orang beriman itu bekerjasama dalam hal-hal yang membawa kepada dosa dan maksiat, membawa kepada pelanggaran hukum dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, termasuklah melakukan permusuhan dan pencerobohan terhadap orang lain. Dan diberikan amaran pada akhir ayat ini agar takutlah kepada iqab, kepada balasan Allah Subhanahu wa taala, dan balasan Allah itu sesungguhnya sangat pedih kepada mereka yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, sesungguhnya menjadi orang-orang yang beriman itu sangat mudah jika iman itu dipenuhi segala tuntutannya. Maka apa juga yang diperintahkan Allah akan mudah untuk dilakukan, dan apa juga yang dilarang Allah akan mudah untuk ditinggalkan.
asalkan iman kita itu sentiasa mekar, sentiasa subur di dalam hati-hati kita, maka kita akan sanggup untuk melakukan apa sahaja demi mencari redha Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.